Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Prof. Madya Dr. Adlina binti Abdul Halim serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini, saya serta ahli kumpulan saya yang terdiri daripada kumpulan Malaya akan membentangkan kajian kes kami yang bertajuk COVID-19 di Malaysia kini. Oleh itu, saya memperkenalkan terlebih dahulu diri saya, Siti Aisyah binti Muhammad Rashid Lee, nombor matrik 203366. Oleh itu, saya mulakan terlebih dahulu pembentangan kami dimulai dengan latar belakang kajian. Latar belakang COVID-19 yang dikenali sebagai coronavirus merupakan sejenis penyakit berjangkit yang dibawa oleh haiwan kepada manusia. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang biasa berlaku dalam pelbagai spesies haiwan termasuk unta, lembu, kucing dan juga kelawar. Novel coronavirus ini juga telah muncul daripada sebuah pasar hidupan liar di Wuhan, China pada lewat 2019 dan ia telah merebak ke lebih daripada 20 negara lain termasuk negara kita iaitu Malaysia. Namun demikian, terdapat pendapat yang bercanggah iaitu menurut temubual Sunday Morning Futures menerusi saluran Fox News, Senator Amerika Syarikat Tom Cotton menyatakan bahawa virus berkenaan bukan berasal daripada pasar di Wuhan, tetapi sebaliknya mendapati kes asal jangkitan virus ini adalah tidak mempunyai kaitan sama sekali dengan makanan yang dijual di pasar berkenaan. Ia dipercayai telah dicipta dan dibawa ke pasar berkenaan. Virus ini juga telah dilaporkan telah tersebar melalui objek, haiwan dan juga manusia. Sebagai pengetahuan, gejala penyakit ini akan bermula seawal 2 sehingga 14 hari selepas dijangkiti. Tetapi, seseorang yang tidak sihat akan bertukar menjadi semakin parah dengan begitu pantas kepada masalah seperti sukar bernafas dan ianya perlu mendapatkan rawatan dengan segera oleh doktor. Namun, di zaman moden ini, serangan yang berlaku mula mendapat perhatian masyarakat di seluruh dunia kerana virus ini mencatatkan kadar kematian yang sangat-sangat tinggi berbanding sebelum ini iaitu melalui virus Severe Acute Respiratory Syndrome iaitu SARS. Selepas itu, berdasarkan penyelidikan terperinci yang dijalankan oleh para saintis mengesahkan coronavirus sama simptomnya seperti SARS dan juga MERS. Namun, mempunyai perbezaan daripada segi struktur RNA iaitu genetik serta potensinya yang menyebabkan seseorang pesakit itu boleh maut dan juga mati. Diharapkan sedikit sebanyak latar belakang daripada latar kajian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan. Stay safe and stay home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Humairah binti Abdul Manan, pemegang kad matrik 202296. Saya dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan dan menerangkan bahagian objektif bagi kajian kes COVID-19 di Malaysia kini. Objektif utama bagi kajian tersebut adalah untuk mengenal pasti isu coronavirus dalam masyarakat ataupun dikenali sebagai COVID-19. Yang kedua adalah menghuraikan punca dan kesan isu coronavirus dalam masyarakat. Yang ketiga, meneliti langkah-langkah yang perlu diambil dalam menangani isu coronavirus. Dan yang terakhir adalah untuk membincangkan mengenai bahayanya isu coronavirus dalam usaha membentuk masyarakat bertamadun serta menitikberatkan tentang kesihatan dan pemakanan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dua keratan akhbar online dan mengulas kedua-dua keratan akhbar online tersebut. Keratan akhbar online pertama adalah daripada beritaharian.com.my. Tajuk bagi keratan akhbar online tersebut adalah Rayuan Pejuang Perubatan kepada Rakyat Malaysia. Hal ini dikatakan sedemikian kerana meskipun nyawa sendiri menjadi taruhan, barisan pengamal perubatan di negara ini terus mengerah kudrat dan tenaga bagi memberikan rawatan terbaik kepada pesakit COVID-19. Seterusnya, bakti yang dicurahkan kepada golongan profesional ini langsung tidak mengharapkan balasan
namun hanya ada satu permintaan yang amat didambakan oleh mereka daripada rakyat Malaysia. Selain itu, menerusi kumpulan perbualan yang dinamakan Rayuan Pengamal Perubatan yang wujud di laman Facebook, berkata rata-rata pejuang Barisan Harapan ini tampil menzahirkan harapan supaya masyarakat memberikan kerjasama sebaiknya kepada mereka dalam memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia. Kita beralih kepada Keratan Akhbar Online yang kedua. Keratan Akhbar Online tersebut adalah juga daripada berita harian.com.my. Keratan Akhbar Online tersebut adalah bertajuk Sikap Rakyat Menentukan Nasib COVID-19 di Malaysia. Hal ini dikatakan sedemikian kerana sikap masyarakat akan menentukan sama ada keadaan dan situasi Malaysia akan bertambah pulih daripada wabak COVID-19 sama seperti di Wuhan, China pada ketika ini, ataupun berisiko menjadi pusat wabak baharu virus seperti di negara Eropah. Lanjutan daripada itu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia MMA iaitu Dr. N. Ganabasakram berkata, beliau mengambil kira sikap rakyat Malaysia yang tidak mahu bekerjasama dengan kerajaan dalam mematuhi perintah kawalan pergerakan. Beliau juga percaya ia akan mungkin memburukkan lagi keadaan penularan COVID-19. Malahan, pihak beliau tidak terkejut sekiranya kerajaan Malaysia telah pun mengambil langkah yang lebih ke hadapan dengan melancarkan perintah berkurung sepenuhnya sekiranya orang ramai memandang ringan berkenaan dengan isu ini. Sehubungan dengan itu, sebagai seorang rakyat Malaysia, mereka hendaklah memahami tujuan utama perintah kawalan ini dilaksanakan adalah untuk memutuskan transaksi bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19. Namun, jika mereka berpusu-pusu ke pasaraya, ia akan menambahkan lagi risiko penularan COVID-19 yang sepatutnya mereka hendaklah mewujudkan satu prosedur operasi standard SOP untuk mereka membeli barang keperluan. Di samping itu, jika orang ramai pulang ke kampung, ada kemungkinan besar ia akan berisikokan lagi orang tua kerana dalam konteks COVID-19, umur ataupun golongan orang tua dan kanak-kanak adalah golongan yang mudah dijangkiti COVID-19. Hal ini kerana mereka mempunyai imuniti yang rendah dan sepatutnya rakyat Malaysia hendaklah mengurangkan interaksi sosial bersama mereka. Pada masa yang sama, beliau juga berkata penting untuk orang ramai berlaku jujur kepada pasukan perubatan ketika menjalani pemeriksaan ataupun saringan COVID-19. Katanya juga, kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan individu berkenaan dikenakan hukuman mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 yang memperuntukkan hukuman 2 hingga 5 tahun penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Siti Nora Syikin binti Muhammad Kasimeh, nombor matrik 204257. Dunia pada hari ini telah digemparkan dengan penularan virus corona yang telah meragut beribu nyawa dan menular di serata dunia. Apakah punca-punca berlakunya COVID-19? Apakah penyebabnya? Bagaimanakah ia boleh berlaku? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut dan membincangkannya secara ringkas. Pertama sekali, punca berlaku COVID-19 disebabkan oleh haiwan eksotik seperti ular dan kelawar. Sebuah pasar borong di tengah bandar Wuhan, China yang menjual haiwan eksotik dikesan menjadi punca kepada penularan novel coronavirus tahun lalu, kata Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pihak berkuasa China telah menutup pasar itu pada Januari lalu sebagai sebahagian daripada usaha mengekang penularan virus dan mengarahkan larangan sementara ke atas perdagangan dan memakan haiwan liar. Punca yang seterusnya berlaku melalui cecair saluran pernafasan dengan cara batuk atau bersin.
Teori menyatakan jangkitan penyakit COVID-19 boleh tersebar melalui bawaan udara belum mendapat kata sepakat dalam kalangan saintis maupun pakar perubatan. Sehingga kini, kebanyakan pakar perubatan memaklumkan bahawa titisan cecair dikenal pasti sebagai mod penyebaran virus berkenaan menjangkiti manusia ke manusia. Apabila seseorang yang dijangkiti virus batuk atau bersin tanpa mengamalkan etika, maka rembesan akan melekat pada sebarang permukaan. Punca yang terakhir melalui udara dan sentuhan. WHO melaporkan kajian menunjukkan bahawa coronavirus dapat bertahan di permukaan antara beberapa jam dan beberapa hari, dan ini mungkin berbeza-beza berdasarkan faktor seperti jenis permukaan atau suhu dan kelembapan persekitaran. Suhu rendah dan kelembapan udara yang tinggi terus meningkatkan jangka hayat. Kertas kajian baru ini diterbitkan dalam New England Journal of Medicine (NEJM) yang dilakukan oleh saintis dari Pusat Pengawalan dan Pencegahan Penyakit CDC, University of California, Los Angeles and Princeton. COVID-19 baru ini boleh dikesan selama 2 hingga 3 hari pada plastik dan keluli tahan karat dan sehingga 24 jam pada cardboard. Coronavirus telah mengajar manusia untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dalam amalan kehidupan seharian yang telah ditekankan oleh setiap agama. Stay at home, stay safe, kita jaga kita. Selamat sejahtera doktor. Nama saya Chai Wen Jing. Matris nombor saya ialah 201978. Saya akan membincangkan kesan-kesan COVID-19 di Malaysia kini. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit daripada selesema biasa kepada penyakit yang lebih berbahaya seperti sindrom pernafasan akut teruk SARS dan sindrom pernafasan Timur Tengah MERS-CoV. Tanda biasa jangkitan bagi coronavirus termasuk gejala pernafasan, demam, batuk, sesak nafas dan kesukaran bernafas. Dalam kes yang lebih teruk, jangkitan boleh menyebabkan radang paru-paru, sindrom pernafasan akut yang teruk, kegagalan buah pinggang dan malahan membawa maut. Hi everyone, nama saya Chaka En. Nombor matrik ialah 202300. Saya akan terangkan langkah-langkah untuk elakkan jangkitan COVID-19. Masyarakat perlu mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi, iaitu kena mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau bahan pencuci tangan, dan perlu sentiasa memakai penutup mulut dan hidung, dan perlu mengelakkan diri daripada mengunjungi tempat tumpuan ramai. Dan terpentingnya, masyarakat perlu segera mendapatkan rawatan perubatan sekiranya mengalami gejala jangkitan pernafasan seperti demam, batuk atau sukar bernafas dalam tempoh 14 hari selepas pulang dari rawatan. Kesimpulannya, isu coronavirus atau dikenali sebagai COVID-19 mampu membawa kesan yang negatif terhadap kesihatan masyarakat Malaysia dan seluruh dunia sehingga boleh menyebabkan kematian. Jelaslah bahawa coronavirus merupakan penyakit yang sangat-sangat berbahaya untuk kesihatan manusia dan dapat menjejaskan persekitaran di sekeliling kita. Oleh itu, kita perlu mematuhi peraturan PKP, duduk di rumah, jangan keluar. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Adelina. Nama saya Nur Iliyah binti Murusin dengan nombor matrik 204045 dan dari kumpulan Malaya, dan tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami ialah COVID-19 di Malaysia kini. Umum mengetahui bahawa satu dunia kini sedang merasai pandemik COVID-19 ini, dan ia ialah perkara yang amat membimbangkan bagi semua pihak, dan kita juga mengetahui bahawa COVID-19 ini merupakan satu virus yang amat berbahaya kerana boleh menyebabkan kematian dan mempunyai kesan yang panjang dalam pelbagai sektor. Dan dalam memastikan COVID-19 ini dapat dibendung, wujudnya para frontliner yang sentiasa berkorban dan berjuang bagi memastikan COVID-19 ini dapat dibendung.
dan harus kita selami bahawa begitu pentingnya para frontliner ini yang sanggup berkorban nyawa dan tenaga bagi memastikan setiap rakyat Malaysia berasa selamat. Dan oleh itu kita sentiasalah menunjukkan sokongan penuh kita kepada para barisan harapan ini supaya mereka sentiasa rasa dihargai, dan kita haruslah sentiasa patuh kepada perintah kawalan pergerakan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan hashtag kita jaga kita dan hashtag just stay at home. Terima kasih.